بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا. وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita, muka surat yang ke-71 dan kitab Jawinya, manakala dalam kitab Ruminya muka surat 109. Itu bab yang ke-27, bab yang ke-49, berkenaan dengan qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fi daraini amin. Bab ma jaa fi salasatin 'ala al-kusban al-miski. Bab yang ke-400, bab yang ke-49 yang telah datang ia pada menyatakan hadis menerangkan 3 orang duduk atas timbunan kasturi. Jadi kita akan lihat ada manusia yang akan di akhirat, kita akan lihat ada manusia yang dihidup, dia duduk di sana tu di atas timbunan kasturi yang begitu banyak. Kasturi ni maksudnya tu benda wangi lah, benda wangi, benda yang bau harum, itu banyak kasturi. Jadi banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang harum bau kasturi ni. Dia panggil rihul misk. Antaranya orang yang mati syahid. Orang mati syahid ni tuan-tuan, kita tak mandi, kita tak kafan, kita tak solat. Kalau kita mati biasa ni dikafankan, dimandikan, dikafankan dan disembahyang. Orang mati syahid tak. Dan baju-baju mereka yang terkena kesan darah, mereka berjuang mati, dibunuh dan sebagainya, darah itu nanti rihul misk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baunya tu seperti mana bau kasturi. Banyak dalam hadis menceritakan tentang pada kelebihan kasturi. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tersebut di dalam hadis 3 orang yang mendapat balasan yang baik, lagi sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya itu iaitu duduk ia di atas tambunan ataupun timbunan kasturi pada hari kiamat. Ada 3 golongan.
Yang golongan ni tuan-tuan, mereka ni akan duduk di atas timbunan kasturi. Maka 3 orang itu adalah tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasatun 'ala al-kusbanil miski urahu qala yawmal qiyamati yaghbituhumul awwaluna wal akhirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 3 orang yang duduk di atas timbunan kasturi, aku fikirkan akan dia. Sabdanya, pada hari kiamat berkehendakkan seperti mereka itu oleh orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, tatkala melihat mereka itu demikian itu. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat nanti ada 3 golongan yang akan duduk di mana? Di timbunan kasturi. Sehingga kan apa yang mereka duduk tersebut dicita-citakan, yaghbituhum, dicita-citakan oleh orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian. Rasa hairan, rasa pelik. Siapakah manusia yang duduk di atas timbunan kasturi yang begitu banyak, yang wangi itu, siapa golongan itu? Maka kata Nabi SAW, ketiga orang yang dapat martabat demikian itu diterangkan oleh Nabi SAW. Apa sabdanya? Yang pertama, rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yawmin wa laylatin. Pertama, lelaki yang menyeru ia akan orang-orang dengan sembahyang 5 waktu pada tiap-tiap hari dan malamnya, yakni orang yang menjadi tukang bang. Ini tuan-tuan, fadilat muazzin. Siapa muazzin ni? Muazzin. Muazzin kan? Ini lebih dah. Nampak biasa kan tuan-tuan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Fadilat dia. Ini. Dengan syarat kata ulama, yang dia bang itu, yang dia azan tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka layaklah dia untuk duduk dalam timbunan kasturi ini. Maka tukang bang itu kerjanya memanggil orang-orang sembahyang 5 kali pada sehari, tiap-tiap masuk waktu. Demikianlah tiap-tiap hari ia demikian. Maka pada hari kiamat jadilah ia orang yang duduk di timbunan kasturi lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Kalau ustaz, kalau syekh, kalau ulama, mana ada ulama azan? Ulama tok guru, ustaz jadi imam je. Tak pernah buat kerja muazzin. Betul tuan-tuan, muazzin ni fadilat dia. Maknanya lebih muazzin tu. Imam pun lebih juga. Cuma nak kata fadilat siapa dia? Fadilat muazzin. Yang kedua tu baru tu imam. Yang kedua tu Tok Imam sahabat Ustaz. Tok Imam tak ada lah. Tok Imam pun ada sahabat. Saya pun Tok Imam juga. Kita pun nak juga duduk dalam golongan ni. Ada nombor 2 lagi dia sahabat. Baik. Kemudian daripada warajulun, yang kedua, ya ummul qauman wa hum bihi raduna. Dan keduanya lelaki yang menjadi imam sembahyang fardu akan satu kaum, padahalnya mereka redha, suka dengan dia. Sebab pun suka redha orang-orang akan dia itu kerana ia orang yang atqiya, orang yang bertakwa, dan orang elok bacaan sembahyangnya, dan cukup waraknya, dan banyak khabarnya, dia berpegang dengan agamanya. Itu imam. Mesti dia imam tu orang yang apa? Wahum bihi raduna. Mesti makmum redha ke atas dia tu. Untuk para ulama membahaskan bagaimana imam yang menjadi imam tetapi tidak disukai oleh makmum. Adakah masuk kalau makmum tak suka kepada imam tersebut, maka imam tersebut tidak masuk dalam fadilat ni? Tengok. Sebab apa makmum tak suka? Jika makmum tak suka kerana yang pertama, kerana akhlaknya buruk, maka makruh dia menjadi imam.
Imam pakai, jadi imam dalam masjid, dekat luar dia tidak menjaga muruahnya, tidak menjaga akhlaknya. Makmum nampak. Mungkin dia buat benda-benda yang tak elok di luar, ahli jemaah nampak, ahli qaryah nampak, maka makruh jadi imam. Dia makruh. Sebab apa? Sebab yang dia buat tu atas dasar maksiat. Atas dasar maksiat. Ada yang makmum tak suka kepada imam kerana ketegasan imam pun ada juga. Imam tegas, makmum selalu dia nasihatkan. Mana makmum yang sembahyang tak betul, dia nasihatkan, dia betulkan sembahyang makmum. Sampai ada orang yang marah dekat tu imam ni, tu imam tegur makmum. Maka imam macam ni dia tak termasuk daripada golongan-golongan yang makruh jadi imam. Sebab apa? Sebab dia dibenci di atas kebenaran. Tak apa. Tapi kalau dibenci atas maksiat dia, maka itu makruh kalau dia jadi imam. Menjadi imam, berimam kepada imam yang fasik, sembahyang sah, tak ada masalah. Tu kalau imam tu dia contoh katalah, dia di luar, dia tak jaga akhlak dia, dia pakai pakaian yang menutup aurat, ataupun dia keluar dengan perempuan-perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram. Makmum nampak. Perkenal orang ikan bakar dengan perempuan mana tak tahu. Itu kita kata, ini bukan imam kita kan ni. Nak kata isteri dia bukan isteri dia. Rupa-rupanya cinta, berkapal lah kita kata. Muru'ah dia tercemar. Dan makmum benci perbuatan tersebut, maka makruh bagi imam tu dia jadi apa? Dia jadi imam. Tapi kerana imam ni tegas, dia orang warak, dia orang alim, dia tahu kesalahan-kesalahan makmum, dia tegur ni, entah ni, kamu ni sembahyang tak boleh macam ni, kalau sembahyang ni tak sah, dia tegur sehingga kan makmum tu benci imam. Kerana apa? Kerana sikap tegas imam. Masa tu tak masuk daripada golongan-golongan yang makruh menjadi imam. Makmum tak suka. Sebab apa? Bacaan imam teruk, salah, lintang pukang. Yang sepatutnya dengung tak didengungkan, yang sepatutnya dipanjangkan, dipendekkan, sehingga kan ada makmum terpaksa mufarakah bila mana imam dengar baca imam ni teruk sangat Fatihah tu. Maka imam macam ni dibenci oleh makmum, maka ia harus. Bukan makmum benci sebab diri dia tak, tapi sebab apa? Bacaannya, muruahnya, bacaannya. Yang ketiga apa dia? Dia tidak boleh menjadi tauladan kepada makmum. Dia tak boleh jadi tauladan kepada makmum. Makmum tak boleh dapat manfaat daripada akhlak dia. Makmum tak boleh dapat manfaat daripada diri dia. Itu menyebabkan kebencian makmum. Okey. Tapi kalau makmum benci sebab imam baca panjang contoh, ataupun imam tegur dia, ataupun imam cakap sesuatu yang menggurihkan bagi dia lah dalam khutbah Jumaat, imam tegur makmum ahli qaryah sehingga menyebabkan dia terasa dia benci imam, itu tak masuk. Sebab yang dibenci itu di atas perkara yang hak. Imam tu berada di atas hak, di atas kebenaran, kita benci dia tak boleh. Tapi kalau imam itu berada di atas kebatilan, imam batil sungguh, kita lantik dia jadi imam, tiba-tiba imam ni berfahaman dengan fahaman sering daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tu tak apa benci dia, bukan benci zatnya tak, tapi kita tak redha dia jadi imam kita. Itu cerita lain. Itu ya makruh. Lepas tu tak semua imam dibenci oleh makmum makruh jadi imam. Kena tengok kata para ulama, apa sebab imam itu dibenci oleh makmum. Adakah atas sebab muruahnya, ataupun atas sebab bacaannya, ataupun atas sebab makmum tak boleh dapat manfaat daripada tu imam ni. Tak ada manfaat boleh ambil, maka makmum tak suka, maka makruhlah imam tersebut menjadi imam. Tapi kalau jadi imam sah ya, tetap sah. Cuma dia imam tu, perbuatan dia jadi imam makruh. Tak mungkin. Itu tentang mana imam dan juga Bilal. Dua-dua ni tuan-tuan main peranan yang sangat penting. Betul, jangan kita salah faham pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang pada Nabi melarang imam menjadi imam jika mana makmum membencinya.
Benci atas dasar apa? Bila mana ada dasarnya, ada hujahnya, maka makruhlah imam tu menjadi imam. Tapi dibenci atas kebaikan dia, dibenci atas sebab kewarakan dia, nasihat dia, teguran dia, maka tak termasuk di kalangan imam yang makruh menjadi imam. Baik. Dan syarat berpegang dengan agama, imam mesti faqih. Itu syarat imam. Imam mesti seorang yang faqih. Faqih ni tak mestinya satu orang ustaz. Tak. Maksudnya imam dia faqih. Maknanya kalau ada apa jadi pada masalah solat berjemaah, dia tahu cara nak menyelesaikan. Itu imamnya faqih. Imamnya faqih. Betul, ada ulama letak, kalau kita baca kitab Baru Mazi jilid yang kedua dalam bab berkenaan dengan pemilihan imam, Syekh Idris Al-Mambawi dia senaraikan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah pun ada sebut apa ciri-ciri bagi seorang imam. Ada ciri-ciri dia. Dan kita maklum tuan-tuan, kita sebagai ahli jemaah, kita kena faham bahawasanya bahawa kita tidak akan dapat imam yang sempurna 100% sempurna, kita tak akan dapat. Itu kita kena terima. Sebab di atas dunia ni tuan-tuan tidak ada manusia yang perfect seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada bacaan-bacaan imam yang tersalah, yang tersilap, yang kesalahan itu tidak melibatkan kesalahan yang jali, kesalahan yang besar, seperti mengubah baris, seperti tertukar makhrajul huruf ataupun tertukar huruf, atau memutarbalikkan kalimah, mungkin tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kesalahan jali itu cerita lain. Jadi kebanyakan kalau ada orang yang mengadu, imam dia baca sekian, kita kata kesalahan apa? Kesalahan jali ataupun kesalahan yang khafi. Kalau kesalahan jali, ya itu kita kena jumpa imam. Takat imam, saya dengar baca ada satu imam, saya pernah jadi imam, jadi makmum, dia baca siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim betulnya jadi alaihi. Maknanya dia menambah lagi satu huruf ya. Dan alaihim, ain lam ya ha mim alaihim. Dia baca alaihim. So apa betul buat mufaraqah? Sebab kita tahu itu penambahan huruf dalam suratul Fatihah. Jadi bila mana kita jumpa pengurusan cakap ada tambahan daripada imam, jaga-jaga jangan tambah. Orang pengurusan dia akan AJK, dia akan bincanglah dengan imam. Sebab jabat agama ni tuan-tuan, mereka tidak ada hak untuk memecat imam. Kalau imam ada kesalahan, dia tidak ada hak. Yang berhak kepada ahli jawatan kuasa, berbincang, memusyuarat, maka hantar. Itu boleh. Tapi tidak saja dia pejabat agama nak pecat kita, tak boleh. Itu dia punya undang-undang dia. Yang boleh buat ahli qaryah. Ada imam tu salah baca. Memang salah baca. Memang salah sungguh. Kita dengar banyak kali ni pun tak sedap. Ada satu imam dia baca ghairi maghdubi alaihim, maghdubi. Dia baca maghdubi wa alaihim. Maghdubi wa tu tambahan huruf waw tu. Oh, itu memang kesalahan jali lah. Sebab menambahkan satu huruf. Menambah satu huruf ni pun tuan-tuan, dia punya kesalahan jali. Maka kita tegur. Akhirnya alhamdulillah imam tu dia tegur apa, dia betulkan bacaan dia. Sebab kita takkan dapat tuan-tuan, kita sebagai makmum kita kena faham, kita takkan dapat imam yang perfect 100% tak. Kita takkan dapat. Sangat susah. Atau imam masjid negara pun tuan-tuan, ataupun imam masjid negeri ke masjid daerah pun, kalau betul-betul yang pakar Quran dengar baca pun ada salah. Ada salah. Imam Masjid Nabawi, Syekh apa tu? Apa nama dia? Bukan Sudas, di Masjid Nabawi. Oh, tak main nama dia. Beliau ni tuan-tuan pernah berhenti jadi imam di Masjid Nabawi selama setahun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia pergi memperbetulkan bacaan dia. Di mana? Di Mesir. Sebab kebetulan masa tu, masa jadi imam tu, ada syekh daripada Syekhul Khurra,
Mesir datang, dengar bacaan dia ada salah. Bacaan ni Imam Masjid Nabawi Asy-Syarif, bukan Masjid Bogor Asam ke Masjid Taiping, bukan. Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dengar dia salah baca tu, tegur imam tu. Bila mana tegur imam tu, dia berhenti jadi imam, dia pergi kepada Mesir, dia belajar di sana. Sebab kalau ada sahabat-sahabat kita balik Mesir, bacaan Quran yang paling baik adalah orang Mesir. Dan lagi Syekh Qurra, dia ada di Mesir, dia ada ketua Qurra. Dia macam di Syria lah. Dia ada ketua bagi para qurra, para qari. Dia ada ketua dia. Makna bacaan dia yang paling tepat. Nak kata hafiz 100% tak lah. Tapi paling baik dia. Dia belajar setahun. Itu siapa tu kan? Imam Masjid Nabawi Asy-Syarif. Hatta Sudas pun pernah ditegur. Bacaan sengau yang melampau. Tegur. Para ulama bukannya kita, bukan orang Malaysia tegur. Ni orang Azhar. Para masyayikh Al-Azhar. Mereka-mereka yang alim dalam bidang Quran tegur. Bacaan-bacaan sengau, kadang-kadang tepatan huruf tak tepat. Itu biasa. Sebab apa? Sebab kita takkan jumpa tuan-tuan orang fasih Quran seperti mana fasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham hakikat dia. Itu kadang ada imam yang tersalah ataupun terkurang, itu biasa. Melainkan kalau kesalahan jali, itu cerita lain. Tapi kalau kesalahan khafi yang tidak mencacatkan sembahyang, yang membatalkan sembahyang, maka tidak ada masalah. Sebab kita nak cari kesempurnaan pada manusia ni tuan-tuan, kita takkan dapat. Macam Bilal. Kita minta kau jadi Bilal, kau azan lah macam kat Mekah. Azan macam Mekah ada berapa orang ramai. Kita senang lah cakap azan macam Mekah. Kalau nak suruh dia azan macam Mekah, bayarlah 3,000 sebulan. Baru azan macam Mekah. Seronoklah sikit dia azannya tu. Tapi nak buat macam mana? Kita tak ada. Kita ada. Kita marah apa untuk Bilal azan pelan. Dah kawan pun nombor 65. Nak azan kuat-kuat mana larat. Itu cara ni tuan-tuan. Maknanya, kalau ada Alhamdulillah. Sebab ada masjid, ada surau ni tuan-tuan. Imam tak ada, Bilal pun tak ada. Tak ada orang. Masa satu tempat saya mengajar di Batu Kurau. Imam dia seorang je. Imam dia seorang. Saya kata macam mana tu Imam? Seorang. Sebab macam mana Ustaz? Macam ni. Maghrib, Isyak, Subuh mesti ada. Zuhur, Asar tak apa. Sebab apa? Sebab ada makmum yang lain. Sebab apa? Zuhur, Asar dia baca pelan. Maghrib, Isyak, Subuh ni baca deras. Makmum tak confident nak ganti dia. Dia seorang je. Dia seorang cover. Jumaat dia cover. 3 waktu dia cover. Sekarang dengan Bilal-Bilal tak main. Dengan Bilal-Bilal pun dia cover juga. Tu nak kata tak ada orang tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ada imam, ada Bilal, jaga elok-elok. Sebab apa? Sebab kalau tak ada mereka ni tuan-tuan, tak ada imam, tak ada Bilal, tak hidup masjid, payah. Payah. Kena kena ni. Maknanya kalau ada kurang tu biasa. Maknanya yang kurang tu kita tambah. Kita perbetulkan, kita perbaiki, itu biasa manusia. Selagi mana namanya manusia, dia tidak akan dapat mencapai 100% terbaik. Dia takkan dapat. Seperti mana lafaz Nabi SAW dalam Quran, fasahah. Takkan ada siapa yang mampu untuk fasah seperti mana fasih seperti mana Rasulullah SAW. Itu imam dan juga bila dua-dua ni insya-Allah akan berada di atas timbunan kasturi. Yang ketiga, wa 'abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Dan yang ketiga iaitu abdi. Abdi ni maknanya hamba yang menyempurnakan kewajipan Allah. Ini apa yang difardukan Allah dan apa yang disuruhnya ke atasnya, dia sempurnakannya dan menyempurnakan ia akan kewajipan penghulunya. Maka di sini kata ulama apa dia? Iaitu nama suatu orang hamba yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan, menyempurnakan hak siapa dia? Hak mawali mana sayyid dia. Kata ulama ni hamba, status hamba. Bukannya hamba Allah, bukan. Tapi hamba. Kan ada hamba, ada merdeka. Dia hamba, dia orang Islam, dia orang beriman, hamba. Dia menyempurnakan hak Allah dan menyempurnakan hak sayyid dia, ketua dia. Atau kita kata majikan dia, tuan dia. Maka dia layak untuk duduk di mana? Di atas timbunan kasturi.
Ini hamba. Bukan merdeka tak. Orang merdeka lain. Ini cerita berkenaan dengan hamba. Zaman dah tak ada hamba lah. Sebab tu kalau orang gaji ni tuan-tuan, kita tak panggil dia hamba. Sebab dia dibayar gaji. Bila mana dia dibayar gaji, itu dia panggil pekerja. Orang yang amal. Orang yang namanya al-amal. Orang pekerja. Tapi kalau hamba, yang kita sebut sebagai syariah dan sebagainya, maka mereka ni tuan-tuan tidak diberi gaji. Gaji tidak diberi. Maka dia hanya taat kepada sayyidnya saja, ketuanya sahaja, iaitu tuan dia sahaja. Maka sekarang ni sebab tu kalau kita buka kitab fiqh, kitab Iqna' ke, kitab Tuhfah ke, Nihayah ke, bab hamba ni dia letaklah bab fiqh. Dia takkan letak awal. Sebab apa tuan-tuan tak letak awal? Sebab bab hamba ni, dia semakin lama hamba semakin tak ada. Bila hamba ni akan ada? Bila mana berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Maka kita ada negara Islam yang akan menawan negara-negara yang bukan Islam. Maka negara yang ditawan yang bukan Islam itu akan menjadi hamba kepada orang Islam. Sebab tu Nabi kata antalida amatu rabbataha. Berkenaan dengan hadis tentang tanda kiamat. Antalida amatu rabbataha. Seorang ibu akan melahirkan tuannya. Maksudnya boleh jadi macam tu. Katalah satu orang Islam, dia dapat menawan satu negara orang bukan Islam. Bila mana dia menawan, dia ada hamba perempuan. Kemudian dia bersama dengan hamba perempuan tersebut, maka dapat anak. So anak tu status dia apa? Hamba ataupun merdeka. Maka dalam mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain, status anak itu adalah apa? Adalah merdeka. Sebab dia ikut nasab yang paling mulia. Dia ikut apa? Ashrafun nasab dia panggil. Kemuliaan pada sudut nasab manusia adalah melebih melihat kepada manusia. Contoh macam anak suami Islam, isteri Islam, dapat anak, tiba-tiba mak jadi murtad. Mak murtad ataupun ayah tu murtad, ambil bagi ayah tu murtad. So anak ni macam mana? Status dia adalah Islam. Statusnya Islam. Dia ambil kemuliaan nasab agama. Macam tadi merdeka dengan hamba, dapat anak. So anak ni merdeka ke hamba sebab dia manusia, maka statusnya adalah merdeka. Mak dia tetap hamba. Dan anak ni boleh tebus mak dia daripada ayah dia. Contoh dia lahir, dia dah besar, dia jadi jutawan, dia ada duit, dia jumpa ayah, dia kata, ayah, saya nak tebus mak. Berapa ayah nak jual? Kan zaman dulu kan boleh jual hamba. Tuan-tuan tengok cerita Tiga Abdul tu, yang Ismi Ulam Raja apa, yang Ahmad Nismu kena jual tu. Macam tu lah. Boleh ada jual beli. Boleh anak kata, ayah nak jual mak apa? Nak tebus mak ni berapa? Ayah dia kata 5,000. Dia pun buat keluar 5,000. Maka mak dia merdeka. Ataupun hamba tersebut dia ada duit, dia nak tebus diri dia pun boleh. Ada dia kata, tuan, saya ni ada sikit dah simpanan. Berapa engkau simpan? Adalah dalam 20,000. Saya nak merdekakan diri saya. Katanya, tak apalah, engkau bayarlah 25,000 untuk diri engkau. Dia pun bayar 20,000 dulu, 5,000 nanti dia cari kemudian. Maka hamba dia panggil hamba mukatab. Mana hamba yang ada perjanjian dengan tuan dia. Maksudnya apa? Dia ada merdeka separuh lagi hamba. Bila mana dia dah merdeka separuh lagi hamba, tuan dia kena layan dia lebih baik, seperti mana lebih baik daripada sebelum tu. Kalau makan ni kena makan sama. Sebab apa? Sebab dia nak hampir jadi orang yang merdeka. Itu perbahasan berkenaan dengan hamba. Last sekali tuan-tuan, kalau kita buka kitab fiqh, tuan-tuan akan jumpa perbahasan tu last sekali. Tapi kalau buka kitab Jawi takkan jumpa. Kitab Sabilan ke, ataupun kitab Buhaytu Tullab ke, Matala'ul Badrain, dia tak akan jumpa secara terperinci. Sebab apa? Sebab benda tu jarang berlaku. Bab hamba ni, bab sistem perhambaan. Orang nak kata hamba tu ada dalam Islam, dan agama kita telah membebaskan sistem tersebut.
Maka lebih baik satu orang tu dia majikan, dia sayyid, dia membebaskan hambanya, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 golongan yang akan duduk di atas timbunan kasturi. Siapa dia? Yang pertamanya muazzin, yang keduanya Bilal, yang ketiganya hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada sayyid dia. Habis tu ustaz yang kami ni makmum macam mana? Tak ada apa. Tak ada apa kan Bilal tak main tuan azan Bilal tak apa. Kadang Bilal kan tak sihat, kadang Bilal tak sakit, Bilal main lambat. Tuan ada suara azan. Mudah-mudahan masuklah daripada Hari ini Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Ada orang yang dapat sekian, ada orang dapat sekian. Macam satu orang sahabat Nabi SAW datang ke ya Rasulullah, Ahlud Dusur telah mengatasi kami. Ahlud Dusur apa tu? Orang-orang kaya, orang banyak duit. Kami semayang, mereka semayang. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka sedekah, kami tidak ada apa nak disedekahkan. Apa kata Nabi SAW? Wa tahlilatun sadaqah, wa tasbihatun sadaqah, wa tahmidatun sadaqah, wa takbiratun sadaqah, wa dubudughu ila ahlihi sadaqah. Kata Nabi, engkau bertahlil tu la ilaha illallah tu sedekah. Engkau tasbih subhanallah sedekah. Engkau tahmid alhamdulillah sedekah. Engkau takbir Allahu akbar tu sedekah. Hatta mendatangi isteri engkau pun itu dikira sebagai sedekah. Balik sahabat ni muka seronok. Sebab apa? Sebab dia dapat menandingi amalan sedekah orang-orang kaya. Lepas silam berapa hari tuan-tuan mai balik jumpa Rasulullah. Kata ya Rasulullah, tak aci lah lagu ni. Tak aci tu saya tambah lah. Tak aci lah lagu ni. Pasal apa? Orang kaya pun bertasbih, orang kaya pun bertahmid, orang kaya pun bertakbir, orang kaya pun bertahlil. Dan mereka dah tahu dah amalan ni. Apa kata Nabi SAW? Itulah ketetapan Allah. Maksudnya ada orang yang ada lebih. Ada orang rezekinya takat ni, ada orang rezekinya takat ni. Tu nak kata ada manusia ada kelebihannya. Kunabak salasatun yuhibbuhumullah. Ini berkenaan dengan apa? 3 orang yang kasih akan mereka tu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 112 tuan-tuan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, 3 orang yang dikasih Tuhan itu kerana amal ibadatnya. Maka dengan sebab amal ibadatnya jadilah Tuhan kasih, yakni suka dan redha ia membalas dengan baik sebagian yang dijanjikannya ke atas orang yang berbuat baik. Maka 3 orang yang dikasihi oleh Allah itu diterangkan oleh baginda Nabi SAW seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, anna Abdullah bin Mas'ud yarfa'uhu qala salasatu yuhibbuhumullah. Ini tuan kita boleh dapat apa dia? Rajulun qama minal laili yatlul kitab Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diangkatkannya, yakni dikatakannya hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisun marfu', bukan hadis mauquf. Kalau hadis mauquf ni kata-kata sahabat, tapi ni marfu', mana disandarkan, diangkatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? 3 orang yang dikasihi oleh mereka itu oleh Tuhan yang maha mulia, kata Nabi. Yang pertama pada lelaki, termasuk wanita. Lelaki yang bangun ia daripada malam membaca kitab Allah, yakni seorang yang bangun daripada tidur malam-malam, mana tahajud, lalu beribadat ia sembahyang dan membaca Al-Quran dan berzikir dan lainnya, padahalnya orang sedang tidur dan ia menghadap Tuhan masa orang-orang tidur itu. Maka dengan sebab amalnya yang demikian itu, masuk ia di dalam jumlah orang yang dikasihi oleh Tuhan. So yang pertama pada orang yang bangun tengah malam, dia panggil tahajud tersebut, yatlu kitab Allah. Mereka yang baca kitab Allah, ataupun yang sembahyang, yang berzikir, apa sahaja. Ini boleh dapatlah tuan-tuan, insya-Allah, di kalangan orang yang Allah kasih.
Kemudian yang kedua, wa rajulun tasaddaqa sadaqatan bi yaminihi yukhfiha urahu qala min shimalihi. Dan keduanya lelaki yang bersedekah ia akan satu sedekah dengan kanannya disembunyikannya. Aku fikirkan sabdanya daripada kirinya. Jadi apabila seseorang itu bersedekah dengan kanannya, tiada tahulah kirinya. Ini maksudnya apa? Kinayah. Daripada apa? Tidak siapa tahukan ia bersedekah. Bahkan dirinya sendiri pun tidak ia ambil ingat dan mengulang-ulang sebut dalam hatinya ia bersedekah dan berbuat amal yang baik, seolah-olah nampak tiada ada orang yang bersedekah lain daripada dirinya. Maka siapa yang bersedekah serta tidak memberi siapa tahukan ia bersedekah, maka terbilang ia seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Golongan yang kedua, tuan-tuan, orang yang bersedekah menyembunyikan sedekahnya. Siapa pun tak tahu. Ini tuan-tuan amalan yang boleh tuan-tuan buat. Kata para ulama, kita perlu ada satu amalan yang amalan ni siapa pun tak tahu melainkan kita seorang. Antaranya sedekah. Boleh kita praktik. Macam tuan-tuan dah macam beli kapek kan. Alhamdulillah dah sempurna, dah dapat dah amount tu. Jadi ada orang tuan-tuan dia bank in. Dan ni kan bank in transfer. Dia transfer 50,000. Bendahara cek masuk, tiba masuk 50,000. Siapa ni? Dia diam je, tak cakap. Ni. Kita tak kata lah yang bagi cek besar tu tak ada ikhlas, kita tak kata lagu tu lah. Tapi nak kata apa? Yang ni lebih memelihara. Kalau tuan-tuan bangun malam, kita bangun malam kadang isteri kita sedar, suami kita sedar. Maknanya ibadah tu dah tak jadi tersembunyi. Ibadah yang baik ni tuan-tuan adalah ibadah yang disembunyikan daripada pandangan mata manusia. Semayang jemaah, semayang fardu tak boleh sembunyi, kena zahir. Sebab tu syiar agama. Macam azan, macam apa semayang, puasa, zakat, haji, umrah ni syiar agama. Kena zahir. Puasa-puasa wajib lah. Tapi taklah kita kata dekat orang saya puasa hari ni, saya puasa tak macam tu. Tapi bulan tu, maknanya semua berpuasa. Itu syiar. Syiar ni tuan-tuan dia kena zahirkan. Dia kena tunjuk. Itu syiar. Terutama benda-benda wajib. Tapi kalau benda amalan sunat, macam sedekah sunat, bangun malam sunat, itu dibuat secara sembunyi. Kenapa? Kerana amalan dibuat secara sembunyi itu lebih menghampiri keikhlasan. Orang tak tahu. Kita hanya janda Allah saja. Hatta suami kita tak tahu, isteri kita tak tahu, anak-anak kita tak tahu. Bila mana kita mati, barulah dia orang tahu amalan kita. Seperti mana yang dibuat oleh cicit Nabi SAW, Imam Ali Zainal Abidin, yang sentiasa bersedekah pada penduduk-penduduk yang ada di Mekah. Pada orang miskin ni, bangun daripada tidur, mesti ada depan mereka tu sebukul roti. Sebukul roti mesti ada. Tapi tak tahu siapa bagi. Tiap-tiap malam, bangun pagi esok ada, bangun pagi ada, bangun pagi ada. Ketika mana wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, roti tu tak ada. Tak ada lah. Oh, baru penduduk Mekah tahu. Oh, rupanya selama ni yang bagi roti dekat kita cicit Nabi SAW, Imam Ali Zainal Abidin. Apa buktinya? Buktinya dekat bahagian kiri ni, ketika mana mereka memandikan jenazah beliau, di bahagian kiri ni macam ada kesan rotan. Kesan apa? Kesan tali bakul. Kan pegang bakul roti duk bawa tiap-tiap rumah orang miskin. Itu kesan dia. Tak tahu sampai Imam Ali Zainal Abidin wafat. Tu amalan yang ikhlas. Orang tak tahu. Antaranya apa tuan-tuan? Sedekah. Sedekah ni tuan-tuan ada transfer, masjid ada akaun dan sebagainya. Di mana-mana pun kita masuk. Tak abang apa pun. Masuk dan kita percayalah bila masuk. Masuk. Itu dia hampir dengan keikhlasan. Maknanya bukan Nabi kata sedekah tangan kanan, tangan kiri kita sorok belakang, bukan. Maksudnya apa? Kinayah. Kan tangan kanan kiri ni dia kembar. Nak kata betapa sembunyinya orang tu sedekah, hatta kembar kepada si kanan ni pun tak tahu itu kiri. Nak kata dia punya bahasa kinayah. Rasulullah SAW
Ini golongan ni tuan-tuan, insya-Allah kita boleh buat dan kita boleh jadi seperti mana mereka. Kemudian golongan yang ketiga, wa rajulun kana fi sariyati fanhazama ashabuhu fastaqbala al'adu. Dan ketiganya lelaki yang adalah ia di dalam satu tentera kecil, dia panggil sariyah. Dia ada dua orang, ada ghazwah, ada satu namanya sariyah. Kalau ghazwah ni perang besar, kalau sariyah ni perang-perang kecil. Nabi hantar tak ramai, 20 orang, 30 orang hantar, itu dia panggil sariyah. Berperang dengan orang kafir, maka kalah taulan-taulannya dan mundur. Maka berhadap ia melawan seterunya, tidak munda-mandir sekali-kali, kerana ia beriktikadkan kalau ia mati di dalam melawan musuh, mati syahid dia. Dan jika ia menang, maka dapat pahala dan ghanimah. Golongan yang kedua fi sabilillah. Dalam keadaan fanhazama ashabuh, kawan-kawan teman-teman dia mati, dia tetap juga lawan. Fastaqbala al'adu, dia tetap juga berhadap dengan musuh walaupun dia tahu dia akan mati. Macam tuan-tuan ada askar, lawan dengan komunis, lawan dengan orang-orang jahat-jahat. Ada kawan-kawan kita mati, tapi kita tetap perang. Dengan apa? Orang Islam ni tuan-tuan, dia dapat dua. Kalau dia menang, dia dapat ghanimah, dapat pahala. Tapi kalau dia kalah, masa dia mati, dia dapat syahid. Itu lebih orang Islam berperang. Dia banding dengan orang kafir. Orang kafir tuan-tuan, kalau dia perang, dia menang, dia dapatlah harta kita. Tapi kalau dia kalah, dia mati itu mati biasa, mati tak ada manfaat. Atau bahasa kita mati katak lah kita. Betul mereka ni tuan-tuan, orang kafir tak suka perang ni tuan-tuan, azab. Tapi kita orang Islam, kalau dah terpaksa berperang, sebab kita takkan perang saja, melainkan terpaksa mempertahankan agama, negara dan sebagainya. Kita ada dua. Yang pertama, kehidupan dunia kita akan dapat ghanimah kalau kita menang. Tapi yang kedua, kalau kita kalah, mati ada syahid. Betul, sahabat-sahabat itu yang dikejar, betul tak takut. Sahabat tak takut dalam berjuang fi sabilillah. Kerana apa? Dua perjanjian Allah. Yang pertama, dunia engkau dapat ghanimah dan pahala. Tapi kalau engkau mati syahid. Betul, ada sahabat perang sampai terputus tangan, ada terputus hidung, ada yang macam-macam lah. Mari kita baca dalam sejarah, dalam sirah. Ini 3 golongan tuan-tuan. Yang pertama, orang yang bangun malam. Yang kedua, orang yang bersedekah. Yang ketiga, orang yang berhadapan dengan musuh. Tak lari. Sebab tu antara dosa besar, as-sab'a al-mubiqat, antaranya apa? Iaitu lari daripada medan perang. Berundur lain. Berundur lain. Ada tak berundur? Ada. Antaranya perang Mu'tah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Perang Mu'tah ni tuan-tuan dekat dengan saya. Sebab apa? Sebab saya berada dekat tempat berlakunya perang tu. Jadi saya kata tuan-tuan, nanti boleh ada duit berjalan buat umrah kan. Kadang-kadang berhenti dekat Jordan dan sebagainya. Selalunya syarikat travel dia akan bawa pergi Mu'tah. Mu'tah ni tempat berlakunya perang Mu'tah. Dia satu lagi perang Yarmouk. Dan itu dekat Yarmouk, University of Yarmouk, dekat Irbil. Irbil ni dia utara Jordan. Irbil, bandar macam bandar Kuala Lumpur lah. Dia agak moden. So di sana ni tuan-tuan ada satu jamiah, satu university, dia panggil University Yarmouk. University Yarmouk. So university ni tuan-tuan dia ambil nama sebab apa? Sebab di sana dulu pernah berlaku perang Yarmouk. Pada zaman Sayyidina Umar. Kalau tuan-tuan ingat kisah 3 orang sahabat tu, yang bila mana dia orang tengah dalam keadaan nazak. Sahabat nak bagi minum sahabat yang pertama, dia tengok sahabat kedua dia dalam keadaan dahaga, dia tepi bagi yang kedua. Kemudian dia pergi jumpa sahabat yang kedua ni nak bagi minum, tengok sahabat yang ketiga pun tengah nazak nak minum air, pergi kepada sahabat yang ketiga. Sampai sahabat ketiga meninggal dunia, syahid. Patah balik sahabat yang kedua, mati syahid. Patah balik sahabat yang pertama, mati syahid. Semua mati syahid. Berlaku di mana tuan-tuan? Perang Yarmouk zaman Sayyidina Umar. Tapi perang Mu'tah ni tuan-tuan berlaku pada tahun 7 Hijrah. Kalau tuan-tuan pergi, ni Jami'ah Ramin University.
Lebih kurang 500 meter. Dia panggil Ma'rakah Mu'tah. Tempat berlakunya perang kat tanah. Dan kata para masyayikh kami, kemungkinan besar rumah kami tu ada jenazah-jenazah sahabat yang dikebumikan di situ. Tak tahu. Sebab kan Mu'tah ni tuan, dia jauh daripada Madinah. Kalau hari ni kalau naik bas, kalau pelajar-pelajar pergi umrah daripada Jordan nak pergi umrah ni tuan-tuan, lebih kurang dalam 18 jam naik bas. Itu naik bas 18 jam. Kalau dulu naik unta, naik kuda, waktunya panjang. Jadi nak bawa balik semua jenazah sahabat ni, nak pulang ke Madinah ni, makan waktu. Jadi dikebumikan di mana? Di sana. Itu Ma'rakah Mu'tah. Maka Mu'tah tu berlaku undur, ya, berlaku pengunduran. Kan Nabi kata yang pertama panglima tentera Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni tuan-tuan, dia ni adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Zaid ni jadi panglima perang. Kata Nabi, kalau engkau gugur syahid, bagi kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia, engkau beri kepada Abdullah bin Rawahah. Kemudian Nabi diam. Takdir Allah tuan-tuan, tiga-tiga tu mati syahid. Tiga-tiga mati syahid. Tangan Sayyidina Ja'far dipotong. Tangan ni dia pegang, tangan kiri pegang panji, tangan kanan pegang pedang. Lawan-lawan potong tangan kanan. Kemudian pegang, ambil panji tu, pegang panji, pegang pedang, potong tangan kiri pula, pegang macam tu pula. Akhirnya ditebas kepala dia, mati syahid. Nabi berada di Madinah. Nabi kata sudah gugurnya Zaid bin Harisah. Kemudian Nabi kata sudah gugurnya Ja'far bin Abi Talib. Dan kemudian sudah gugurnya Abdullah bin Rawah. Nabi kata 3 orang panglima. Siapa yang ambil tugas yang keempat? Khalid bin Al-Walid. Dia ambil tugas yang keempat tu, panglima. Nabi tak sebut siapa, tapi dia ambil alih. Bila mana dia ambil alih tuan-tuan, dia Sayyidina Khalid bin Al-Walid ni memang dilahirkan untuk perang. Dia tak dilahirkan untuk menghafaz hadis yang banyak. Dia tak dilahirkan untuk jadi orang alim, tak. Dia dilahirkan untuk berperang. Itu takdir Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Dia buat macam mana? Tentera Islam sikit lawan tentera Rom tuan-tuan. Tentera Islam lebih kurang dalam berapa orang? Dalam 30,000. Dalam 3,000 orang je tentera Islam. Tentera Rom hampir 100,000. Logik akal ni tuan-tuan confirm ke Allah lah. Tapi Rasulullah lain. Pemikiran Rasulullah lain. Jadi apa dia buat oleh Sayyidina Khalid? Dia bahagikan, dia buat barisan. Style dia perang. Buat barisan. Dia ada 4-5 barisan. Barisan yang pertama perang dulu. Barisan yang kedua, ketiga, keempat ni hentak kaki. Kan dulu perang dekat padang pasir. Itu kalau kita hentak kaki ni, debu tu naik. Seolah-olah apa? Seolah-olah tentera Islam dapat bantuan. So dah kalau debu tengah naik, barisan pertama undur, barisan kedua dia buat macam tu, gili-gili. Seolah-olah tentera Islam tak habis-habis. Tak habis-habis. Sampai tentera Rom kata, banyak pula mereka ni. Akhirnya Rom berundur. Sayyidina Khalid pun berundur. Tapi adalah sahabat yang wafat, adalah sahabat yang meninggal dunia, mati syahid. Tapi nak kata apa dia? Tak lari. Berundur tak apa. Tengah ceramah ni, kita punya ketua kata berundur. Maksudnya kita tak boleh nak perang lagi. Kena susun strategi lain. Berundur tak apa. Tapi kalau tengah-tengah duk bergaduh tu, tengah duk perang, pakat-pakat cabut lari tanpa arahan daripada ketua, maka itu berdosa besar. Itu dalam apa? Dalam peperangan. Bila mana lawan musuh. Itulah tuan-tuan, Allah tak takdirkan ada sahabat yang hafal hadis. Antaranya Abu Hurairah, 5,385 hadis dia hafal. Tapi dia dalam perang dia kurang. Dalam perang, dalam urusan keduniaan dia kurang. Tapi dia hafal hadis banyak. Ada sahabat yang dia ni otak bisnes, hafal hadis kurang tak banyak. Abdul Rahman bin Auf, lebih kurang 300 lebih hadis. Otak bisnes. Tapi dia ada Khalid bin Al-Walid lagi ya. Dengan perang dia dalam riwayat hadis tak banyak. Saya pernah jumpa 1-2 hadis daripada Khalid bin Al-Walid. Tapi nak kata banyak tu tak. Sebab apa? Memang dia dilahirkan untuk apa dia? Untuk berperang. Sebab tu Allah tak mentakdirkan Khalid bin Al-Walid mati sebagai mati syuhada.
Kan bila mana dia terbaring dekat Syria. Kan bila mana berlaku perang Yarmouk tu, Sayyidina Umar hantar surat pecat Khalid bin Al-Walid, ganti dengan panglima lain. Ada kata ganti dengan Ikrimah. Ganti. Bila mana ganti ni, habis perang Sayyidina Khalid bin Al-Walid bawa ke Syam, duduk di Syam. Dia di Syam duduk sakit. Akhirnya tuan-tuan, dia mati di atas katil. Sebelum dia mati, dia kata pada kematian Khalid tidak lebih daripada matinya seekor unta di atas tempatnya. Maksud dia menyesal lah, dia tak dapat syahid. Dan kata para sahabat, bila mana kami mandikan dia, dekat belakang badan dan juga jasad dia ni, tak ada satu tempat melainkan semua ada parut. Tu badan dia tu. Badan Khalid bin Al-Walid memang perang sungguh. Dan kenapa hikmahnya tuan-tuan, dia tak ditakdirkan mati syahid? Sebab Khalid bin Al-Walid digelar Saifullah, pedang Allah. Jadi kalau Khalid bin Al-Walid mati meninggal dunia syahid, maka orang kafir ataupun musuh-musuh Allah akan kata pada sudah patahnya pedang Allah. Maka Allah tak berkehendakkan pedangnya patah kepada Khalid bin Al-Walid ketika mana dalam medan perang. Dia pernah tu dia perang, topi besi yang dia pakai tu jatuh. Sebab topi besi Khalid bin Al-Walid ni dekat bahagian depan tu dia macam ada cermin. So dalam cermin tu ada satu helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia simpan rambut Nabi dalam topi tu. Lepas tu bila orang tanya macam mana hang dapat semangat perang ni, dia kata sebab ni. Sebab aku sentiasa bawa Rasulullah. Tu dulu. Topi tengah perang ni, topi tu jatuh. Dia boleh ambil. Ada orang nak tutup kepala dia dah. Datang sahabat panah. Kalau tak mati dah dia. Dia kata aku dah tak heran dah. Yang pentingnya aku dapat balik topi aku dan aku dapat menghormati rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Khalid bin Al-Walid. Lah ni makam dia pun habis kena bom. Masjid dia pun kena bom. Makam Sayyidina Bilal, masjid Sayyidina Bilal pun dibom dekat Syria. Lah ni habis. Makam tak terbusik. Maksudnya jasad tak keluar. Semua dibom masjid-masjid. Hampir nak kena jugalah makam Sayyidina Bilal. Bilal pun meninggal di Syam, di Syria. Itulah tutup orang yang berjuang fi sabi. InsyaAllah kita akan sambung nanti masalah yang ke-51. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa billahi tawfiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.